各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari sekalian. 感谢上帝带领我们进入新的1月份。 Puji syukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita memasuki minggu pertama bulan Agustus. 今天我们要思想的题目就是同心合意兴旺福音。 Hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah persekutuan dalam berita Injil. 我们打开腓立比书第1章，从第1节看到第11节。 Mari kita lihat surat Filipi pasal yang pertama, ayat pertama hingga ke-11. 我用中文的看到第5节，然后英文的念下去。 Ayat pertama hingga ke-5 dalam bahasa Mandarin, ke-6 hingga terakhir 11 dalam bahasa Indonesia. 腓立比书第1章第1到第5节，中文的这样说：基督耶稣的仆人保罗和提摩太，写信给凡住在腓立比，在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事，愿恩惠平安从神我们的父，并主耶稣基督归于你们。我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求。 因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。 Ayat ke-6 hingga ke-11, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, boleh minta multimedia, Hengki atau siapa, tolong ini dibuka, ini enggak buka, saya enggak bisa melihat. 各位弟兄姐妹，首先我们看这个是腓立比城市的地理。 Saudara-saudari, mari kita lihat dulu, ini adalah peta dari Filipi. 它是在欧洲的地区， Terdapat di bagian Eropa. 跟亚洲的边界，靠近亚洲的边界。 Dekat dengan perbatasan Asia. 腓立比教会的书信是写在主后62年。 Surat Filipi ini ditulis pada tahun 62 setelah Masehi. 所以大概2000年的书信。 Jadi kurang lebih 2000 surat berusia 2000 tahun. 如果今天有人写的信是能够存100年的话， 那个是非常了不起的。 Jika hari ini ada surat yang ditulis orang berusia 100 tahun, maka itu sungguh luar biasa. 但是圣经的话，2000年、3000年都是永远存在、有效力的。 Tapi surat di dalam Alkitab berusia 2000 tahun, 3000 tahun hingga hari ini masih bermakna. 各位弟兄姐妹，我们看 写信的一些的背景。 Saudara-saudari, mari kita lihat dulu latar belakang penulisan surat Filipi ini. 保罗跟腓立比教会有很特殊的关系。 Paulus dengan gereja di Filipi memiliki hubungan yang sangat spesial. 因为他是腓立比教会的创办人。 Karena dia adalah atau pendiri dari gereja di Filipi. 他常常为教会祷告。 Dia sering berdoa bagi gereja. 他在建立之后，他又重复到腓立比教会探访他们。 Setelah mendirikan gereja di Filipi, di kemudian hari dia kembali lagi mengunjungi gereja di Filipi ini. 然后腓立比教会也是常常为保罗祷告。 Dan gereja di Filipi ini pun juga sering mendoakan Paulus. 而且
用各种的方法支持保罗的工作和福音的工作。 dan juga mendukung pekerjaan Paulus dan pemberitaan Injil dengan segala cara. 当保罗在晚年的时候， Pada masa akhir hidup dari Paulus, 在监牢里面，保罗写了这个书信给腓立比， Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi di dalam penjara. 所以保罗跟腓立比教会是有很密切的关系。 Jadi Paulus dengan gereja di Filipi ini memiliki hubungan atau relasi yang khusus. 我们可以在书信的内容里面看到， Kita dapat melihat hal ini di dalam bagian surat Filipi yang tadi kita baca. 他们的沟通、彼此的劝勉是很亲密的。 Komunikasi mereka begitu mesra. 那我们来看腓立比书第1章第1到11节，它的内容是主要内容是什么呢？ Mari kita lihat konten utama dari surat Filipi pasal pertama, ayat pertama hingga ke-11. 有3个主要的内容。 Ada 3 bagian yang utama. 第一的就是保罗向会众问候， Yang pertama yaitu salam dari Paulus. 他说：“我跟提摩太是上帝的仆人， Dia berkata, saya dan Timotius adalah hamba Tuhan. 上帝差遣、上帝使用的人。” Tuhan adalah orang yang Tuhan utus dan Tuhan pakai. 然后他祝福腓立比教会的会友。 Kemudian dia memberkati jemaat di gereja Filipi. 第二主要的内容， Bagian yang kedua yaitu 保罗向上帝感谢。 Paulus mengucapkan syukur kepada Allah. 第5节，圣经这样说：因为从头一天到如今，你们都同心合意兴旺福音。第4节说：所以每逢我祈祷的时候，就欢欢喜喜的。 Ayat ke-4 dan ke-5, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. 保罗说：每一逢我想到你们的时候， Paulus berkata, setiap kali aku mengingat akan kamu, 或者每一次我为你们祷告的时候， atau setiap kali aku berdoa bagi kamu semua, 我的心充满感谢主。 hatiku penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. 为什么感谢上帝呢？ Mengapa mengucapkan syukur kepada Allah? 因为从头一天这个教会被建立， Karena mulai dari hari pertama gereja ini didirikan, 他说到现在到如今， dia berkata sampai sekarang ini, 你们都是同心合意兴旺上帝的福音。 kamu tetap bersekutu atau dengan kata lain persekutuanmu dalam berita Injil tetap. 众教会都同心合意， Gereja bersekutu bersatu 来兴旺上帝的工作， untuk memberitakan pekerjaan Allah, 来兴旺福音的工作。 untuk memberitakan Injil. 同心合意，这个什么意思呢？ Bersekutu, apa artinya bersekutu ini? 就是所有腓立比的教会参与这个福音的工作。 Yaitu semua gereja di Filipi turut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil ini. 然后他们成为保罗的同工， Kemudian mereka menjadi partner dari Paulus. 他们用他的力量跟保罗一起来为主工作，兴旺这个福音。 Mereka bersama-sama dengan Paulus dengan segenap tenaga melakukan pemberitaan Injil bagi Allah. 所以腓立比教会差派人与保罗同行，与保罗同工来做这个福音的工作。 Jadi gereja di Filipi mengutus seseorang untuk menemani Paulus dalam pemberitaan Injil ini. 然后腓立比教会的会友呢，他们奉献用钱、用时间来帮助、鼓励保罗，让更忠心、更有力量侍奉上帝。 Gereja Filipi juga memberikan persembahan dalam bentuk materi untuk mendukung pelayanan pemberitaan Injil dari Paulus. 保罗说，从头一天就是腓立比教会被建立的时候， Paulus berkata, mulai dari hari pertama gereja Filipi didirikan, 大概主前50年的时间，
kurang lebih 50 tahun sebelum Masehi. 主后，对不起。50 tahun setelah Masehi. 到保罗写书信的时候，大概62年。 Hingga saat Paulus menuliskan surat ini sekitar tahun 62 setelah 所以 Masehi. 最少有12年的时间。 Jadi kurang lebih ada kurun waktu 12 tahun. 这个会友都是同心、愿意、乐意的与保罗一起工作。 Jemaat ini dengan sepenuh hati, dengan sukacita bersama-sama dengan Paulus melakukan pelayanan ini. 保罗说：“因这个问题，我的心充满感谢。” Paulus berkata, karena hal ini hatiku penuh dengan ucapan syukur kepada 保 Allah. 罗也是深信腓立比教会的弟兄姐妹， Paulus juga yakin dan percaya kepada jemaat di gereja Filipi. 他们是真的爱主，真的跟随主，跟的忠心要侍奉上帝。 Mereka sungguh percaya dan setia kepada Allah dan juga dalam pelayanan mereka. 所以我们可以做一个结论： Jadi kita dapat menyimpulkan 腓立比教会是一个很热情、忠心传福音的教会。 gereja Filipi adalah gereja yang penuh semangat dalam memberitakan Injil. 第三个主要内容 Bagian yang ketiga yang utama yaitu 就是保罗为腓立比教会祷告。 Paulus berdoa untuk jemaat Filipi. 如果我们看第9节到第11节的话， Jika kita melihat ayat yang ke-9 hingga ke-11, 保罗祷告的内容最少有3方面。 isi dari doa Paulus setidaknya ada 3 hal ini. 他说：“我祈求上帝， Dia berkata, saya berdoa kepada Allah 让你们的爱心在知识上和各样的见识上多而有多。 supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. 你们不是单单有了这个基督耶稣伟大的爱， Kamu bukan hanya memiliki kasih yang agung dari Kristus, 但是在这个伟大的爱里面加上知识和各种的见识。 tetapi di dalam kasih yang agung ini juga ditambahkan dengan pengetahuan yang berlimpah dan juga segala macam pengertian. 让你们能够成为诚实无过的会友， Sehingga kamu dapat menjadi suci dan tak bercacat. 你们能够选择哪一个是好，哪一个是不好的， Kamu dapat memilih apa yang baik, 然后在你们的生命中能够结出各种仁爱或者真理的果子出来。 dan di dalam hidupmu dapat menghasilkan dengan buah kebenaran. 我们把这个保罗的祷告总结成为一句话， Kita rangkumkan doa Paulus ini dengan sebuah kalimat, 就是让腓立比教会的信徒，他们有良好这个优良的这个属灵的生命品质。 supaya orang percaya di gereja Filipi memiliki kualitas hidup Kristen yang unggul. 他们不断的成长， Mereka terus bertumbuh, 把真理活出来， menghidupkan kebenaran dari 而且 firman, 他们的生命的品质是越来越好，成为一个优良的品质。 dan kualitas hidup mereka juga semakin baik menjadi kualitas hidup yang unggul. 所以今天我们要从这个腓立比的教会学习2件重要的事情。 Maka hari ini kita akan belajar dari dua hal dari gereja di Filipi. 第一的就是热心忠心来传扬福音。 Yang pertama yaitu giat dan setia dalam pemberitaan Injil. 一个人能够热心传福音， Seseorang dapat dengan giat memberitakan Injil, 能够忠心来传福音， dapat dengan setia memberitakan Injil, 在困难的时候还是仍然传福音， bahkan di dalam kesusahan pun tetap memberitakan Injil, 在长期的时间还是热心传福音。 di dalam jangka waktu yang panjang juga tetap giat semangat memberitakan Injil. 这个是不简单的。 Ini adalah hal yang tidak mudah. 一个人为什么能够热心而忠心来传扬耶稣基督的福音呢？ Mengapa dan bagaimana seseorang dapat dengan giat dan setia memberitakan Injil Kristus? 因为那个人曾经经历到福音的好处，而且福音的真理。 Karena orang tersebut telah mengalami kebaikan dan kebenaran dari Injil. 如果你不知道福音的真理， Jikalau Anda tidak tahu kebenaran dari Injil, 而且没有经历到
福音里面的好处，神的大恩而且大爱的话， juga tidak mengalami kebaikan Injil yaitu kasih dan anugerah Allah, 你的嘴唇说不出这个福音的真理， maka mulutmu tidak dapat mengucapkan kebenaran dari Injil. 你的心没有那个力气、那个热情，把这个真理、把这个真爱传讲出来。 Hatimu juga tidak ada semangat untuk memberitakan Injil dan kasih ini. 但是反过来， Tetapi sebaliknya, 你经历到这个真理而好处的时候， saat engkau mengalami kebaikan dan kebenaran Injil, 你的嘴就不能够避开不说这个好处。 maka mulutmu akan mengucapkan kebenaran dari Injil ini. 而且你的心里有一种的真爱、热情，把这个真理、把这个好处讲出来。 Dan hatimu juga ada kasih sejati, kasih yang sebenarnya untuk memberitakan kebenaran dari Injil. 在我们的圣教诗歌里面， Di dalam buku KPPK kita, 有一首诗歌讲到奇异恩典， ada sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace, 是由约翰牛顿所写的。 yang ditulis oleh John Newton. 这首诗歌这样讲： Lagu ini kurang lebih seperti ini liriknya. 奇妙的恩典， Kasih yang ajaib, 奇妙的恩典，恩典 anugerah yang ajaib, 是非常伟大的。 sungguh besar. 我是一个罪人， Saya seorang berdosa, 但是你已经拯救了我。 tapi engkau telah menyelamatkan aku. 以前我已经失落了， Dahulu aku tersesat, 失落在黑暗罪恶里面， tersesat dalam kegelapan dan dosa, 但是现在被你寻找回来。 tetapi engkau menemukan dan memanggilku kembali. 以前我是瞎眼的， Dulu aku buta, 我看不见， aku tidak dapat melihat, 我不知道什么真理， aku tidak tahu apa itu kebenaran, 我不知道什么天堂， aku tidak tahu apa itu surga, 我不知道什么真爱， aku tidak tahu apa itu kasih yang sejati, 我不知道什么真光， aku tidak tahu tentang terang yang sejati, 因为我瞎眼， karena aku buta, 我看不到， aku tidak dapat melihat, 我不明白。 aku tidak mengerti, 但是现在 tetapi sekarang 我看见， aku telah melihat, 我明白， aku mengerti, 我经历了， aku mengalami. 这个是福音的大能。 Ini adalah kuasa dari Injil. 那这个牛顿会写这一首的诗， John Newton dapat menulis lagu ini 是他个人的经历。 karena ini adalah pengalaman pribadi dia. 这个牛顿是生在而且成长在一个很这个暴力的这个一种的环境， John Newton dilahirkan di dalam sebuah lingkungan yang tidak baik. 所以他从小都是很这个有暴躁的心态， Jadi sejak kecil dia hidup dengan penuh kekerasan 而且他行了很多不好的事情。 dan dia juga telah melakukan begitu banyak hal yang tidak baik. 当时呢，还有一种买卖奴仆的制度， Pada waktu itu masih ada jual beli budak. 所以他就到非洲那边拿了一切的奴隶带到美洲来，这个卖在美国的地方。 Jadi dia pergi ke Afrika untuk membawa beberapa budak untuk dijual di Amerika. 那要管这个奴仆是不简单的事情， Untuk mengatur budak-budak ini sungguhlah tidak mudah. 因为他们都是很刚硬、粗鲁、很暴躁的人， Karena mereka adalah orang-orang yang keras dan juga kasar. 因为他们的心这么样粗鲁暴躁， Karena hati mereka penuh dengan kekerasan dan juga 所以 kasar. 牛顿也是用强力的方法、暴躁的方法去对付他们。 Maka John Newton pun juga harus menggunakan cara yang keras dan kasar untuk mengendalikan mereka. 但是有一天在大海里面 Tapi suatu hari saat mereka ada di laut, 起了大风大浪， terjadi ombak dan angin yang besar 吹到他们的船那边， dan mengguncang kapal mereka 差不多沉下去了， dan kapal itu hampir tenggelam. 大家就非常害怕， Semuanya sangat takut, 包括牛顿在里面。 termasuk Newton yang ada di dalamnya. 虽然他是很暴躁的人， Meskipun dia adalah orang yang sangat keras, 但是当要面对死亡的时候， tetapi saat harus menghadapi kematian, 他的心里是非常的惧怕， hatinya juga penuh dengan ketakutan. 所以就跪下来对上帝说
Maka dia berlutut dan berdoa kepada Allah. 他说：“上帝啊，上帝， Dia bilang, Tuhan, Tuhan, 你是全能的主， Engkau adalah Allah yang maha kuasa. 你是充满爱心的主， Engkau adalah Allah yang penuh kasih. 求你拯救我， Kiranya Engkau tolong aku, 脱离这个危险。 lepaskan aku dari kesusahan ini. ”最后他就得救或者不会沉沦。 Dan pada akhirnya dia selamat. 因着这个经验， Melalui pengalaman ini, 就带领他回到十字架的面前， membawa dia kembali ke hadapan salib Kristus. 接受耶稣基督， Menerima Yesus Kristus. 把生命献给上帝， Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 然后他成为上帝的仆人， Dan dia menjadi hamba Tuhan. 传讲基督的真理， Memberitakan kebenaran Injil Tuhan. 传讲这个福音的大爱，而且大恩在里面。 Memberitakan kebaikan dan kebenaran Injil. 他热心的传， Dia dengan semangat memberitakan 他 Injil. 忠心的传， Dia dengan setia memberitakan Injil. 因为他已经经历， Karena dia telah mengalami. 因为他明白这个福音的真理。 Karena dia mengerti kebenaran dari Injil. 他想起上帝怎么样救他的时候， Saat dia teringat bagaimana Tuhan sudah menolong dia. 除灭他的罪， Menghapuskan dosa dia. 赦免他一切的过犯， Mengampuni segala kesalahan dia. 改变他的生命， Mengubah hidupnya. 给他心里充满喜乐。 Memberikan sukacita di dalam hatinya. 他就把这一首奇妙奇异的恩典把它写下来了。 Maka dia mengubah lagu Amazing Grace ini. 而且这一首的诗歌不是100-200年人家唱的诗歌， Dan bahkan lagu ini bukan hanya lagu yang dinyanyikan orang sekitar 200 tahun. 到现在如今， Bahkan sampai hari ini 可以说所有的基督徒都明白这一首的诗歌， bisa dibilang semua orang Kristen tahu lagu ini. 而且非基督徒也是明白知道这一首的诗歌。 Bahkan non-Kristen pun mereka tahu lagu ini. 为什么这个诗歌还会影响到这个时代呢？ Mengapa lagu ini bahkan dapat mempengaruhi hingga saat ini? 因为里面有一个很重要的真理， Karena di dalamnya ada sebuah kebenaran yang sejati. 里面有一个很深刻的经历， Di dalamnya ada sebuah pengalaman yang begitu dalam. 所以他就把它讲出来的时候呢， Maka saat dia mengutarakannya, 就能够影响世世代代万万的人。 maka dapat mempengaruhi begitu banyak orang. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 今天你我都坐在这个教会里面， hari ini engkau dan saya ada di dalam gereja ini. 不是偶然我们来到这个教会， Bukanlah sebuah kebetulan kita datang ke gereja ini. 是上帝的恩典， Ini adalah anugerah Tuhan, 也是上帝的旨意。 juga adalah kehendak Tuhan. 我们今天成为上帝的儿女， Hari ini kita dapat menjadi anak-anak Allah. 我相信我们每一个人都有好像牛顿这样的经历。 Saya yakin setiap kita memiliki pengalaman seperti John Newton. 我们有经历上帝赦免我们的罪， Kita memiliki pengalaman di mana Tuhan mengampuni dosa 我 kita. 们有经历上帝涂抹我们一切的过犯。 Kita memiliki pengalaman di mana Tuhan menghapuskan, mengampuni segala kesalahan kita. 好像刚才我们所唱的那一首的诗歌， Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, 上帝遮盖赦免我们一切的过犯， Tuhan menutupi, Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita. 我们的心里就充满感恩，而且热心的来传讲福音。 Maka hati kita penuh dengan ucapan syukur, ucapan syukur dan dengan giat semangat memberitakan Injil. 所以，一间健全健康的教会 Maka sebuah gereja yang sehat 是热心忠心传讲福音的教会。 adalah gereja yang dengan giat memberitakan Injil. 照样，一个健全健康的基督徒， Sama halnya dengan Kristen yang giat, 照样一 Kristen yang 个 sehat, 健康的基督徒， sama halnya dengan seorang Kristen yang sehat, 也是心里热心忠心来传讲 hatinya 这 juga 个 dengan 基督耶稣。 hatinya juga dengan giat dan setia memberitakan Injil. 一个人会忠心或者热心传讲福音， Seseorang dapat dengan giat dan setia memberitakan Injil 因为他对上帝的呼召有真心全心的回应。 karena dia memenuhi panggilan Tuhan dengan segenap hatinya. 上帝呼召每一个相信他的人，
Tuhan memanggil setiap orang yang percaya kepadanya 到全世界万民传扬福音， untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, 让所有的人都能够归向上帝。 supaya setiap orang dapat berbalik kembali kepada Tuhan. 这个是主耶稣的大使命， Ini adalah misi dari Tuhan. 主耶稣的大使命，amanat agung dari amanat Tuhan agung. Yesus。而且这个是上帝对我们的呼召。 Dan ini adalah panggilan Tuhan kepada setiap kita. 我们怎么样回应上帝的呼召呢？ Bagaimana kita meresponi panggilan dari Tuhan? 是不是真心全心回应呢？ Apakah dengan segenap hati? 或者我们当做一个声音这样过去而已？ Atau kita hanya anggap sebagai angin lalu? 如果我们当做一个声音这样过去而已的话， Jika kita anggap hanya sebagai sebuah suara yang berkata lalu berlalu, 可能我们离上帝的心意太远， maka tentunya kita jauh daripada isi hati 也是 Tuhan. 可能我们不知道上帝福音的真理是什么东西。 Maka mungkin juga kita tidak tahu apa itu kebenaran dari Injil 但是 Tuhan. 如果你能经历过这个福音的真理， Tetapi jika engkau mengalami kebenaran dari Injil, 你一定会听得见这个呼召， maka engkau tentu dapat mendengar panggilan ini, 而且愿意顺服这个上帝的呼召。 bahkan bersedia menuruti panggilan ini. 一位德国人， Ada seorang Jerman, 他的名就是 Normanson， namanya Nommensen. 他生在2月6号1834年， Dia lahir pada tanggal 6 Februari 大概 1834, 200年前的人。 kurang lebih 200 tahun yang lalu. 当他27岁的时候， Pada waktu dia berumur 27 tahun, 他被安立成为牧师， dia ditahbiskan menjadi pendeta. 然后在28岁的时候， Dan pada waktu dia berusia 28 tahun, 他从德国来到苏门答腊，就是巴东巴当这个城市。 dia datang ke Padang, sebuah kota di Sumatera. 如果今天他从德国来到苏门答腊的话，可能不是一个很稀奇的事情。 Jika sekarang dia datang dari Jerman ke Sumatera, mungkin ini bukanlah sesuatu yang luar biasa 因 atau 为今 aneh. 天有很快速的飞机， Karena hari ini sekarang ada pesawat yang bisa terbang dengan cepat. 但是200年前， Tetapi 200 tahun yang lalu, 他要用船运，要大概4个月到半年的时间，在海上这样慢慢走，才走到这个巴当这个地方。 dia harus menggunakan kapal dan menempuh waktu kurang lebih 4 hingga 6 bulan di atas laut baru bisa tiba di kota Padang. 然后他到这个巴当之后， Lalu saat dia tiba di kota Padang, 他就学习巴达文跟Melayu文。 dia belajar bahasa Batak dan bahasa Melayu. 如果Melayu文我会一点， Jika bahasa Melayu saya bisa sedikit. 如果巴达的话我就不懂。 Jika bahasa Batak saya tidak bisa. 他是德国人， Dia adalah seorang Jerman. 要学习2种与他没有什么关系的语言， Dia mau belajar 2 bahasa yang tidak ada hubungannya dengan dia. 这个是不简单。 Ini adalah hal yang tidak mudah. 但是他乐意， Tetapi dia bersedia. 他投入在当中， Dia berfokus di dalamnya. 而且他能够学得很快。 Bahkan dia belajar dengan cepat. 所以1873年 Pada tahun 1873, 他建立一个教会， dia mendirikan sebuah gereja 在一个地方名叫贝阿拉加， di kota Pearaja. 然后就开学校， Lalu mendirikan sekolah. 慢慢福音已经扩展， Pelan-pelan Injil diberitakan. 上帝与他同在， Tuhan beserta dengan dia. 不是简单， Tidak mudah. 面对很多的危险， Dia menghadapi begitu banyak bahaya. 因为之前有很多的宣教士来到那边被杀死，被人家吃掉的。 Karena sebelumnya ada begitu banyak misionari yang datang ke kota itu dan dibunuh, dimakan. 所以这个 Normanson 是没有特殊的， Jadi Nommensen ini pun tidak 他也是面 tidak 对 berbeda. 这些那么多的危险， Dia juga menghadapi begitu banyak bahaya. 但是上帝保佑他 Tetapi Tuhan melindungi dia, 脱离危险， dapat luput dari bahaya. 他热情的传， Dia dengan sepenuh hati 有 memberitakan 信心的 Injil. 传， Dengan sepenuh hati, dengan keyakinan dia memberitakan 然 Injil. 后福音就不断的广传， Dan Injil diberitakan seluas-luasnya. 到他1918年1918，他84岁的时候， Dan pada tahun 1918, pada
berusia 84 tahun. 他在巴达的地方过世， Dia meninggal di tanah Batak. 他把57年的时间、57年的力量投入在这个Sumatera。 Dia memberikan 57 tahun hidupnya berfokus di tanah Batak. 当他被主接去的时候， Saat dia dipanggil Tuhan kembali, 巴达的教会有18万的信徒， Gereja Batak sudah memiliki jemaat 180.000 orang. 有30个牧师， Ada 30 orang pendeta, 有800领袖能够讲道的。 ada 800 pemimpin gereja yang dapat memberitakan firman. 他做了一个很伟大的事情， Dia melakukan hal yang begitu mulia agung. 因为他乐意把生命献给上帝。 Karena dia bersedia, dia rela memberikan hidupnya kepada Allah. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 这个是上帝向我们的呼召， ini adalah panggilan Tuhan kepada kita. 这个是腓立比给我们的榜样。 Ini adalah teladan yang diberikan oleh gereja Filipi. 是否我们有这样的心态呢？ Apakah kita memiliki sikap hati yang demikian? 是否我们明白上帝的心意？ Apakah kita mengerti isi hati Tuhan? 第二件事情，我们要从腓立比教会学习的， Hal kedua yang dapat kita teladani atau pelajari dari gereja Filipi, 就是好像保罗的祷告， seperti halnya doa Paulus, 让我们每一个基督徒都有这个优良的品质的一种属灵基督徒生活。 supaya kita dapat memiliki kualitas hidup Kristen yang unggul. 保罗刚才经文这样告诉我们： Paulus tadi berkata kepada kita, 我在上帝的面前祷告， aku berdoa di hadapan Tuhan, 让你们的爱心在知识、在各种的见识上多而有多。 semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. 就是说，弟兄姐妹已经有了这个爱， Artinya saudara-saudari sudah memiliki kasih ini, 也需要加上知识、 maka tinggal ditambahkan pengetahuan, 见识， pengertian, 让他们能够把这个真爱用真实的方式把它表现活出来。 supaya kasih yang sejati ini dapat dinyatakan. 所以基督徒的爱 Jadi kasih dari Kristus, 不是一种盲目的爱， kasih dari orang Kristen bukanlah kasih yang membabi buta, 不是一种无知的爱， bukanlah kasih yang tidak tahu apa-apa, 或者不是一种向这个世界妥协的爱， ataulah bukanlah kasih yang berkompromi dengan dunia, 不是以真理，不是以这个救恩脱离的爱。 bukan kasih yang terlepas dari anugerah keselamatan, 但是我们在基督里面的爱， tetapi kasih kita di dalam Kristus 是以真理连接的爱， adalah kasih yang terpaut dengan kebenaran, 是以救恩连接的爱， adalah kasih yang terpaut dengan anugerah keselamatan, 是以上帝聪明知识连接的爱。 adalah kasih yang terpaut dengan pengetahuan dan pengertian kasih Kristus. 当我们能够有这样的爱的时候， Saat kita dapat memiliki kasih yang demikian, 我们就能够提高我们属灵的这个质素， maka kita dapat meningkatkan kualitas kekristenan kita. 我们 keimanan 就 kita. 能够提高我们良好属灵的生命。 Maka kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. 第一方面，圣经刚才告诉我们， Yang pertama tadi sudah dikatakan di dalam Alkitab, 让你们能够分别是非， supaya kita dapat memilih apa yang baik, 就是让我们在这个黑暗有很多问题的世界里面， kita hidup di dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan berbagai persoalan. 我们能够分别是非， Kita dapat memilih apa yang baik, 或者我们用另外一句话说， atau dengan kata lain, 我们不顺从或者跟随这个世界的潮流， kita tidak mengikuti arus dunia. 我们有我们基督徒的立场， Kita memiliki kedudukan kita sebagai orang Kristen. prinsip hidup orang Kristen，我们有这个真理的立场， Kita memiliki prinsip kebenaran 让我们不随从这个世界的潮流。 supaya kita tidak mengikuti arus dunia ini. 世界怎么样说呢？ Bagaimana kata dunia? 物质是我们生命的满足， Hal-hal materi adalah apa yang membuat kita puas. 但是圣经说我们罪得到赦免，与上帝和好，这个才是我们真正心里的满足。 Tetapi kata Alkitab,
Pengampunan dari Tuhan adalah apa yang membuat kita puas. 世界说罪是很小的事情， Kata dunia, dosa adalah hal yang sepele. 是只有关于我们的感觉或者社会的看法而已。 Hanya apa yang kita rasakan, hanya pandangan dunia. 但是圣经怎么样说呢？ Tetapi apa kata Alkitab? 罪是一个危险的事情， Dosa adalah sesuatu yang sangat berbahaya, 能够带致我们进入这个灭亡的问题。 dapat mengakibatkan kematian bagi kita. 世界说我们可以用各种的方法，为了得着钱、地位或者我们名誉。 Dunia berkata kita dapat menggunakan segala cara untuk mendapatkan harta, kekayaan, dan 但 kuasa. 是圣经说，你们要活在真理里面。 Tetapi Alkitab berkata engkau harus hidup di dalam kebenaran. 世界说所有的宗教都是一样， Kata dunia, semua agama adalah sama. 但是圣经说只有一个救主耶稣基督是能够拯救我们的。 Tetapi kata Alkitab, hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. 世界是为了我们自知而活的人， Dunia adalah tempat 为了自己而活，每一个人为了自己而活。 di dalam dunia kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. 但是圣经说，你们要成为众人的祝福。 Tetapi kata Alkitab, engkau harus menjadi berkat bagi banyak orang. 世界说真理是一种相对的、没有切对的真理， Kata dunia, kebenaran hanyalah sebuah pandangan. bersifat relatif. Kebenaran itu hanya bersifat relatif. 但是圣经说真理是切对，不能够改变的。 Tetapi Alkitab berkata kebenaran itu pasti tidak dapat diubah, 那 tidak 在 dapat 这 digantikan. 一种的世界的状况里面， Maka di dalam dunia yang seperti demikian, 你能够分别是非吗？ apakah engkau dapat membedakan apa yang baik dan yang tidak? 当我们有了上帝的智慧， Saat kita memiliki hikmat dari Allah, 我们就能够分别是非， maka kita dapat membedakan apa yang baik dan yang 我 tidak. 们不会跟随这个世界， Kita tidak akan mengikuti dunia. 我们会选择这个上帝的真理， Kita akan memilih kebenaran dari Tuhan, 就能够提高你生命的素质。 maka akan meningkatkan kualitas hidupmu. 这个是保罗第一祷告。 Ini adalah doa Paulus yang pertama. 第二，保罗祷告说， Doa Paulus yang kedua berkata, 让你的生命什么诚实无过，这个是中文的翻译。 Langsung dibaca aja langsung. Kedua, memiliki hidup yang suci dan tidak bercacat。中文的是说诚实无过，就是说我们的生命是不会再被罪恶所捆绑的意思。 Jadi maksud Alkitab adalah hidup kita tidak lagi diikat oleh dosa. 圣经说，如果我们有了这个爱加上知识的话， Alkitab berkata, jika kasih ditambah dengan pengetahuan dan pengertian, 我们不断的审查我们自己， maka kita akan terus berintrospeksi. 我们里面有什么拦阻， Apa halangan kendala di dalam diri kita? 我们的里面有什么罪过， Apa dosa di dalam diri kita? 我们里面有什么障碍， Apa halangan di dalam diri kita? 我们都要把它除掉。 Kita harus menghilangkannya, menghapusnya. 除掉的时候呢， Pada saat kita menghilangkannya, 我们才能够成为一个圣洁无瑕疵的人。 maka barulah kita bisa menjadi orang yang suci dan tak bercacat. 当一个人真正来到主的面前， Saat seseorang dengan tulus hati datang ke hadapan Tuhan, 当他能够看在他里面的时候， saat dia dapat melihat isi hatinya sendiri, 他知道他有骄傲、 dia tahu dia memiliki kesombongan, 不好的脾气、 sifat yang tidak baik, 嫉妒、 iri hati, 贪心， ketamakan, 有这个情欲、 juga ada nafsu duniawi, 懒惰、 kemalasan, 仇恨， kebencian, 这个不正当的思想， pikiran-pikiran yang tidak baik. 这些东西都有在我们里面。 Hal-hal ini ada di dalam hati kita. 当我们愿意来到主的面前， Saat kita bersedia datang ke hadapan Tuhan, 我们对主说 kita katakan kepada Tuhan, ：“主啊，求你接近我， Tuhan kiranya Engkau sucikan aku. 让我们诚实无过，让我们成为一个圣洁的人。 Biarlah kita bisa menjadi orang yang suci dan tak bercacat. ”当我们这样做的时候， Saat kita berkata demikian, 我们生命的性质就被提高了， maka kualitas hidup kita akan ditingkatkan. 而且我们的灵命也是能够不断的成长。 Dan kerohanian kita juga akan terus bertumbuh. 这个是保罗第二的祷告。 Ini adalah doa Paulus yang kedua. 保罗第三的祷告， Doa Paulus yang ketiga, 让你们在基督耶稣里面结出许多真理的果子。 kiranya hidupmu penuh dengan buah kebenaran di dalam Kristus. 真理的果子也是圣灵的果子， Buah kebenaran dalam Kristus juga adalah 就 buah 是 roh. 仁爱、
kasih, yaitu kasih, 喜乐、 sukacita, 和平、 damai sejahtera, 忍耐、 kesabaran, 恩慈、 kemurahan, 良善、 kebaikan, 信实、 kesetiaan, 温柔、 kelemah lembutan, 节制。 dan penguasaan diri. 当我们能够结出这些的果子， Saat kita dapat menghasilkan buah-buah roh ini, 我们是了不起的人。 kita adalah orang yang luar biasa. 这个是保罗的祷告， Ini adalah doa Paulus. 让你们每一天的生活 Biarlah kiranya hidup setiap kita 能够结出这样的果子。 dapat menghasilkan buah-buah yang demikian. 这个是良好品质的生命。 Ini adalah hidup dengan kualitas yang unggul. 最后，你们认识这个人吗？ Terakhir, apakah Anda mengenal orang ini? 一定没有认识的， Pasti tidak ada yang kenal. 我刚刚认识。 Saya juga baru kenal. 他是在巴黎奥运，在这个体操运动的第3名的人。 Dia adalah juara 3 di Olimpiade Gimnastik. Gimnastik Paris. 那为什么我把这个相片照出来呢？ Mengapa saya menggunakan foto ini? 有2个目的。 Ada 2 tujuan. 第一，这个是我们国语堂的自豪。 Yang pertama, ini adalah Kebanggaan. kebanggaan GKY. 为什么我们国语堂的自豪呢？ Mengapa kebanggaan dari GKY? 这个是何伟廉牧师的孙子，他的孙， Ini adalah cucu dari pendeta William Ho. 所以我们的后代已经进入这个奥运 Olympic 哈。 Jadi penerus dari kita sudah memasuki Olimpiade, mengikuti 虽然得 Olimpiade. 第3名这个了不起， Meskipun juara 3 Olimpiade, tapi ini sungguh luar biasa. 但是主要第2个我们要学习的 Tapi yang kedua yang mau kita pelajari yaitu 这个人名叫阿谢洪，阿谢洪的成功， keberhasilan dari Asher Hong. 他能够到达，他能够这个参与这个奥运， Dia dapat mengikuti Olimpiade 而且能够得着第3名， dan dapat juara 3是经过一些的操练， karena dia mengikuti latihan. 他很严谨的操练他自己， Dia dengan giat melatih dirinya 他才能够到了这个奥运的现场。 sehingga dia dapat tiba di Olimpiade ini. 第2，他有很清楚的目标， Yang kedua yaitu dia memiliki tujuan yang jelas. 按照他的渐渐，从小他就想要踏入这个奥运的这个地方， Sejak kecil dia sudah bermimpi untuk mengikuti Olimpiade. 所以他的方向非常的清楚， Jadi arah tujuannya sangat jelas 所以他就能够成功。 sehingga dia dapat berhasil. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 今天我们要成为一个成功的基督徒， hari ini kita untuk dapat menjadi Kristen yang berhasil, 有这个高知好知灵命的基督徒。 seorang Kristen yang memiliki hidup yang kualitas yang 首 baik. 先，我们不断的这个训练我们自己， Pertama-tama kita harus melatih diri kita 好像保罗的祷告， seperti doa Paulus 让我们懂得怎么样分别是非， supaya kita dapat memilih apa yang baik, 让我们能够活在圣洁无瑕疵里面， supaya kita dapat hidup suci dan tak bercacat, 让我们能够结出这个真理属灵的果子。 supaya kita dapat menghasilkan buah-buah kebenaran 如果 roh. 你的生命品质是这样的话， Jika kualitas hidup Anda seperti demikian, 你无论到哪里， kemanapun engkau pergi, 你无论做什么事情， apapun yang engkau lakukan, 上帝会祝福你， Tuhan akan memberkatimu. 你都能够成功的。 Engkau akan berhasil. 无论家庭的成功、 Keberhasilan dalam keluarga, 事业的成功、 dalam usaha 侍奉的 pekerjaan, 成功， dalam pelayanan, 而且你有美好的前途。 bahkan engkau memiliki masa depan yang baik. 第2个， Yang 我 kedua, 们怎么样才能够成为成功的基督徒呢？ bagaimana kita dapat menjadi seorang Kristen yang 就是要 berhasil, 热心忠心传扬主的福音。 yaitu dengan giat dan setia memberitakan firman Tuhan. 有一 Injil 天我们 Tuhan. 回到上帝的面前， Suatu hari nanti kita akan kembali kepada Tuhan. 上帝怎么样评估我们的生命呢？ Bagaimana Tuhan melihat hidup kita? 是否一个忠心热心的人吗？ Apakah kita adalah orang yang setia 而且能够得着这个永远的冠冕， dan dapat memperoleh mahkota mulia ini? 不是世界的冠冕， Bukan mahkota duniawi, 不是暂时的冠冕， bukan mahkota yang sementara, 但是永远的冠冕， tetapi mahkota yang selama-lamanya, 永远的荣耀。 kemuliaan yang selama-lamanya. 这个是我们的目的， Ini adalah tujuan kita. 这个是我们要得到的。 Ini adalah apa yang akan kita capai. 这个也是保罗为腓立比教会的祷告， Ini juga adalah doa Paulus bagi gereja di Filipi. 这个也是我为每个弟兄姐妹的祷告。 Ini juga adalah doa saya bagi jemaat sekalian. 我们一
一起来到主的面前祷告。 Kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa.